Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosi dalam Buletin Awal Nikah. Selain daripada membincangkan mengenai isu politik, isu pembentukan kerajaan yang baru serta pelantikan Perdana Menteri yang ke-9 yang pastinya akan menjadi tanda tanya kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan selain daripada itu, kita akan juga melihat kepada beberapa lagi perkembangan, iaitu kita melihat semalam kelonggaran sektor ekonomi dan juga sosial, terutama bagi negeri-negeri yang berada di fasa 1. Dan kalau kita lihat PPN ini ataupun Pelan Pemulihan Negara ini merupakan satu exit strategi kita keluar daripada kemelut COVID-19 dan juga krisis ekonomi dan sebagainya yang telah pun menggariskan 4 fasa. Dan ia berdasarkan kepada beberapa indikasi iaitu melihat kepada kes harian yang dicatatkan, tahap penggunaan katil di wad ICU serta kadar vaksinasi di sesebuah negeri itu. Dan kini beberapa negeri sudah pun berada dalam fasa 1, 2 dan 3. Dan fokus utama kita pastinya kita akan beri tumpuan kepada negeri-negeri di Lembah Kelang yang pada ketika ini mencatatkan dari segi kes jangkitan harian lebih daripada 6,000 ataupun 7,000 sehari dan sebagainya. Dan kalau kita lihat sebelum ini telah pun diberitahu Perdana Menteri sementara Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun mengeluarkan kenyataan kelonggaran sektor ekonomi dan juga sosial untuk penerima vaksinasi lengkap. Dan kalau kita lihat juga DG Hisham ataupun Ketua Pengarah Kesihatan sendiri telah pun menyatakan ini adalah untuk ataupun pembukaan sektor ekonomi dan juga pembukaan sektor sosial ini adalah untuk ekonomi dan sebagainya. Walaupun ia masih lagi belum selamat, jadi kita perlu mengambil pendekatan kita melaksanakan ataupun patuh kepada SOP dan sebagainya. Dan susulan daripada kenyataan-kenyataan ini dan juga pembukaan ekonomi, sektor ekonomi dan juga sektor sosial ini, timbul beberapa persoalan yang perlu dijawab yang pastinya berlegar dalam kalangan masyarakat kita. Adakah kelonggaran sektor ekonomi dan sosial ini adalah pilihan yang tepat untuk kita mencari keseimbangan antara ekonomi dan kesihatan? Itu yang pertama. Kedua, bagaimana dari segi pematuhan SOP dapat kita pastikan? Dan ketiga, apa risiko mendatang sekiranya banyak lagi sektor akan dibuka selepas ini? Dan tentunya kita akan bersama dengan orang yang layak untuk bercakap mengenai perkara ini, Profesor Madya, Dr. Syamsul Bahari Samsudin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan, Universiti Malaysia Sabah UMS bersama dengan kita untuk membincangkan mengenai isu ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Baik Prof, kita melihat kepada isu kesihatan, ekonomi dan juga tahap keselamatan. Dan kita tahu setelah kelonggaran ini diberikan, ia bakal mempengaruhi kepada tahap kesihatan kita dan juga pembukaan sektor ekonomi dapat mengaruhi kepada pendapatan isi rumah dan sebagainya. Kita melihat kepada kes yang meningkat lebih 20,000 kes setiap hari dalam negara kita secara kumulatifnya. Secara kumulatifnya telah pun mencapai 1.3 juta dan sebagainya. Mungkin dari segi kes aktif pada ketika ini itu yang perlu kita perhatikan, 250,000, dan kelonggaran ini diberikan minggu demi minggu. Ada saja kelonggaran baru diberikan. Bagaimana kita ingin melihat kepada risiko kepada kesihatan awam dan dalam masa yang sama juga kita ingin pastikan dari segi keseimbangan antara kesihatan dan juga ekonomi itu, Prof? Baik, begini Hafizi. Saya rasa bagus saya mulakan begini. Setiap pelaksanaan perintah kawalan maupun arahan-arahan kawalan pergerakan, garis panduan, SOP dan arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak berkuasa tempatan, KKM, MKN maupun arahan daripada kerajaan, daripada Perdana Menteri berkaitan dengan pencegahan COVID-19 dari masa ke semasa seperti kelonggaran yang seperti mana yang Hafiz maklumkan tadi. Saya rasa di peringkat masyarakat, di peringkat rakyat, kita perlulah berikan perhatian yang seserius mungkin untuk semua pihak memahami apa sebenarnya tujuan dan bagaimana pelaksanaan proses-proses ataupun bagaimana arahan-arahan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kalau boleh saya kongsikan satu peribahasa, Hafiz, umpama menarik rambut di dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan berselerak. Itulah saya rasa peribahasa ini cukup tepat. Walau bagaimanapun dalam masa yang sama kita kena pastikan pelaksanaan proses-proses vaksinasi dan pematuhan SOP yang sedia ada pada masa kini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Walaupun kelonggaran-kelonggaran ini diberikan dari masa ke semasa. Dan setiap arahan atau garis panduan baru pula yang dikeluarkan oleh kerajaan maupun MKN, ini dapat diperhalusi pelaksanaannya, bagaimana untuk melaksanakannya agar
ianya memberi manfaat yang terbaik kepada semua orang. Kita tidak mahu apa yang dikejar tidak dapat dan yang dikendong itu berceceran, Hafizi. Baik Prof, sudah pasti kalau kita lihat kepada kita mencari keseimbangan ini dan kalau kita lihat kepada kelonggaran-kelonggaran dan juga kemudahan-kemudahan yang diberikan ini adalah kebanyakannya kelonggaran ini diberikan kepada mereka yang sudah pun lengkap vaksinasi. Sebagai contoh dine-in dan sebagainya dapat memasuki kepada premis kedai dan sebagainya ataupun dapat daripada sektor sosial ini bagi mereka yang telah pun menerima lengkap vaksinasi dan sebagainya. Namun isunya sekarang adalah untuk kita pastikan mereka yang telah pun menerima vaksinasi lengkap ini mendapat kemudahan dan bukannya daripada mereka yang tidak mahu vaksin sebagai contohnya dan juga mereka yang masih lagi belum menerima vaksinasi lengkap kerana mungkin akan membawa risiko kepada diri mereka dan juga kepada orang lain. Jadi bagaimana kita ingin melihat kepada dari segi penguatkuasaan, bagaimana dari segi penguatkuasa perlu memantapkan lagi penguatkuasaan untuk pastikan mereka yang benar-benar saja layak untuk boleh masuk ke premis dan sebagainya, dan dari segi premis apa peranan mereka pula yang perlu dilakukan ini Prof? Baik, Abidi. Begini, saya cukup yakin keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri sementara Datuk Seri Mahyudin Yassin dan juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri DG Kesihatan ianya telah mengambil kira dari segi perspektif ekonomi dan tekanan sosial. Keputusan untuk membuka sektor ekonomi dan dine-in di restoran ini kalau kita lihat ianya bagi saya adalah rasional kalau kita lihat daripada perspektif ekonomi dan juga tekanan sosial sebab kita tidak mahu negeri-negeri yang saya rasa cukup lama yang mempunyai bilangan kes yang tinggi ini sudah cukup lama berada di fasa 1 pemulihan dan ini sebenarnya sedikit sebanyak telah memberikan banyak tekanan, terutamanya tekanan ekonomi dan juga tekanan mental atau tekanan sosial kepada masyarakat setempat. Jadi dapat atau tidak kalau kita nak cenderung saja kepada pengurusan risiko kesihatan, kita juga perlu lihat tekanan ekonomi dan tekanan sosial ini juga menjurus kepada masalah kesihatan di kemudian hari seperti masalah tekanan mental, stres dan sebagainya. Jadi berbalik kepada soalan Hafizi tadi ialah bagaimana untuk kita laksanakan semua proses-proses pematuhan SOP ini. Jadi SOP-SOP ini saya rasa sudah sampai masanya pihak permis ataupun pihak penguatkuasa seperti industri-industri yang telah dibuka tadi melaksanakan penguatkuasaan kendiri. Pihak-pihak restoran melaksanakan penguatkuasaan sendiri. Jadi kalau boleh saya beritahu di sini vaksinasi masyarakat perlu ingat vaksinasi bukanlah proses penyelesaian total dalam pencegahan wabak COVID-19 ini. Ianya perlu selari dengan pematuhan dan penguatkuasaan seperti mana yang dimaklumkan sebelum ini. Dan sebagai contoh mana-mana pelanggan yang telah lengkap dos 2 dos vaksinasi ini boleh mengecapi kelonggaran-kelonggaran yang diberi walau bagaimanapun macam saya katakan tadi sebagai contoh pengusaha restoran juga harus lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan pematuhan SOP di permis masing-masing dengan melaksanakan pemantauan sendiri. Jadi mana-mana pelanggan yang ingkar dengan teguran atau nasihat mereka, pemilik-pemilik permis dan restoran ini perlu diberikan nasihat yang tegas oleh pengusaha-pengusaha restoran, pengusaha-pengusaha sektor ekonomi ini supaya mereka mematuhi. Dan pada masa yang sama juga saya haraplah masyarakat setempat agar jangan berlengah lagi. Mana yang belum mendapatkan vaksin, sila hubungi PPV yang terdekat untuk mendapatkan suntikan vaksin secepat mungkin. Baik. Prof, tadi Prof katakan premis perlu menjalankan dari segi penilaian kendiri dan juga perlu memastikan mereka yang betul-betul layak saja dapat masuki premis mereka. Maknanya kita membuat penilaian kendiri dari segi tahap kesihatan mereka dan juga mereka sudah menerima vaksin lengkap ataupun tidak. Saya pasti banyak sektor-sektor ekonomi ini telah pun berjaya untuk melakukan perkara itu, tapi ia masih lagi tidak dibenarkan untuk beroperasi. Cuma kita nak tahu dari segi penilaian risiko bagi sesuatu sektor ekonomi itu dibuat. Apakah jenis penilaian risiko yang dibuat? Walaupun kita tahu beberapa sektor yang sebelum ini tiada kluster dicatatkan namun diletakkan dalam sektor berisiko dan akhirnya mereka lambat untuk memulakan operasi mereka. Apa perkara dan juga pertimbangan yang boleh dilakukan dalam hal ini, Prof?
Baik, mana-mana agensi, mana-mana sektor ekonomi yang merasakan mereka ini berkemampuan atau melaksanakan semua pematuhan SOP, menjaga proses jangkitan dan sebagainya, ianya boleh, saya rasa sudah ada platform ataupun ada cara bagaimana mereka untuk memohon dengan Majlis Keselamatan Negara ataupun memohon dengan Kementerian Kesihatan untuk dibuka semula sektor ekonomi masing-masing, ya. Tapi macam mana pun saya beritahu, pembukaan sektor ekonomi hanyalah untuk merancangkan ataupun mengaktifkan semula pergerakan ekonomi dan sosial masyarakat. Tetapi kita tidak boleh lari dengan keseimbangan, dengan mengimbangi dengan kawalan risiko kesihatan. Kawalan risiko kesihatan sepatutnya sentiasa menjadi prioriti. Jadi pada masa kini saya sangat berpendapatlah semua anggota masyarakat, baik peniaga, pihak industri, pihak pentadbir, penguatkuasa, harus lebih peka dan proaktif dalam menerima dan melaksanakan arahan-arahan semasa yang diberikan oleh MKN dan KKM. Saya cukup yakin pihak kerajaan, MKN dan KKM sentiasa mencari jalan penyelesaian untuk kesemua pihak dapat menjalani satu norma baru di mana kita tidak dapat menafikan bahawa kita akan sentiasa dikelilingi dengan virus COVID-19 ini. Tetapi bagaimana untuk kita mencari penyelesaian atau bagaimana untuk kita menguruskannya sebaik mungkin. Bukan mencari salah ataupun meletakkan kesalahan atau mencari ruang untuk memburukkan antara satu sama lain, tetapi kita sepatutnya menyokong dan menambah baik antara satu sama lain. Ingat, perjuangan kita sebenarnya belum selesai lagi. Saya agak kurang bersetuju bila kita beritahu kita sudah habis vaksinasi dalam hampir 50% dan kita sudah berjaya. Sebenarnya kita masih belum berjaya. Perjuangan masih belum selesai dan kebersamaan dalam masyarakat, kerajaan, pihak berkuasa tempatan, pihak-pihak berkuasa, sektor-sektor ekonomi, patut ini yang sebenarnya menentukan kejayaan kita masa hadapan, Hafizi. Dan Prof menyebut mengenai usaha vaksinasi, pastinya kita sekarang ni mencatatkan dari segi tahap vaksinasi yang amat membanggakan jugalah, kerana setiap hari kita mencatatkan lebih daripada 500,000 kadar vaksinasi harian dan sebagainya, dan pastinya banyak sektor-sektor yang telah memainkan peranan mereka sendiri untuk memvaksin mereka punya ahli-ahli ataupun mereka punya pekerja-pekerja dan sebagainya. Namun usaha vaksinasi sektor-sektor ekonomi ini pasti perlu dipercepatkan, kerana apabila kita ingin membuka satu ekonomi, satu sektor ini, kita harus pastikan dari segi tahap kesihatan mereka dan juga ia dapat juga mempengaruhi dari segi tahap kesihatan mereka yang berkunjung dan sebagainya. Terutama kita melihat kepada sektor pelancongan sebagai contohnya, sektor yang terjejas pada awal dan diramalkan paling lambat untuk pulih dan sebagainya. Bagaimana inisiatif yang pada masa akan datang ini boleh digerakkan apabila usaha vaksinasi dan juga penilaian risiko rendah ini dapat dicapai? Adakah mereka ini boleh dilonggarkan segala kelonggaran ataupun diberikan kelonggaran kepada mereka untuk terus beroperasi atau bagaimana, Prof? Baik, dari segi vaksinasi dan sektor-sektor yang memohon untuk diberikan kelonggaran-kelonggaran di masa hadapan, sudah sampai masanya untuk setiap sektor ekonomi yang mempunyai hasrat untuk dibuka di masa hadapan atau mempunyai perancangan untuk dibuka secepat mungkin. Proses vaksinasi pekerja-pekerja, proses vaksinasi mereka-mereka yang terlibat dalam sektor ini perlu dilaksanakan secara proaktif. Jangan tunggu mendapat panggilan, jangan tunggu. Dianya perlu dilaksanakan secara proaktif. Ini yang kalau baiknya ada pihak-pihak industri atau pihak-pihak pengusaha ini berhubung secara langsung dengan MKN atau KKM dan memberikan justifikasi sebagai contoh dalam sektor pelancongan tadi, memberikan justifikasi kerana betapa pentingnya untuk melaksanakan proses vaksinasi dalam kalangan mereka yang terlibat dalam sektor pelancongan ini dan perlu diberikan perhatian. Sekarang ini kita tidak bercerita tentang pergi ke tempat vaksin, tetapi kita bercerita tentang
bagaimana untuk menggerakkan vaksin kepada penerima-penerima. Itu yang saya ingat antara langkah untuk kita lebih pantas, lebih pantas dan lebih tuntas dalam menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan vaksinasi ini. Dan Prof juga merupakan Fizik. pakar pengurusan risiko pekerjaan juga. Jadi kita ingin melihat kepada pengoperasian semula sektor ekonomi ini, banyak yang telepon dibenarkan pergi ke ofis dan sebagainya ataupun pejabat dan sebagainya. Dari segi kluster-kluster setiap hari, kita masih lagi mencatatkan ataupun kluster tempat kerja ini masih lagi mencatatkan antara yang tertinggi ataupun dominan kluster-kluster yang baru direkodkan oleh KKM dan sebagainya. Apa pendekatan majikan yang boleh dilakukan apabila mereka ini menerima pekerja-pekerja mereka untuk datang ke pejabat? Dari segi pelan-pelan apa yang mereka harus lakukan supaya kita dapat kurangkan risiko, dan mungkin adakah mereka ini perlu untuk menyara dari segi saringan berkala dan sebagainya untuk pekerja-pekerja mereka? Dan juga kalau kita lihat ada sistemnya sendiri, mungkin boleh diinisiatifkan sendiri oleh pejabat-pejabat ataupun majikan ini, sebagai contoh sistem penggiliran ataupun sistem ofis di tempat lain ke, bagaimana Prof? Baik, kita ada beberapa option yang sebagaimana sebelum ini pihak industri ataupun pihak organisasi, pihak majikan telah melaksanakan, seperti work from home ataupun bekerja daripada rumah. Ini merupakan salah satu kaedah yang di serata dunia menerima pakai, merupakan kaedah yang terbaik. Tapi walau bagaimanapun, kita cukup faham dan yakin bahawa ada operasi-operasi tertentu yang melibatkan industri pekerjaan ini yang meminta untuk pekerja masuk ke dalam kawasan organisasi. Jadi di sinilah bermulanya tanggungjawab majikan untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan selari dengan akta yang sedia ada, iaitu Occupational Safety and Health Act, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, memastikan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan pekerja apabila berada di dalam permisnya. Jadi saya cukup yakin setiap majikan ataupun setiap industri, setiap organisasi yang memahami atau melaksanakan akta ini sudah pasti ada seorang pegawai yang melihat khusus yang specifically tahu tentang pengawalan risiko keselamatan dan kesihatan di tempat kerja, iaitu pegawai keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Jadi pegawai ini boleh melaksanakan satu proses yang kita panggil HIRAC, Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control di tempat kerja, iaitu pengenal pastian risiko, kawalan risiko dan juga penilaian risiko dan kawalan risiko di tempat kerja. Ianya boleh dilaksanakan secara harian sekiranya industri itu melibatkan risiko yang tinggi, tetapi sekiranya sebagai contoh industri-industri yang memang sudah ada berlaku penjarakan setelah melaksanakan SOP yang seperti mana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, mungkin ianya boleh dibuat secara berkala. Proses HIRAC ini boleh dilaksanakan atau proses meneliti risiko di kawasan COVID-19 di kawasan tempat kerja ini boleh dilaksanakan secara mingguan dan sebagainya. Dan baru-baru ini saya ada dengar proses RTK, iaitu screening atau swab test kepada pekerja-pekerja industri sebanyak 2 minggu sekali ini. Saya rasa ianya agak kurang praktikal. Ianya perlu dilihat. Proses carilah suatu langkah yang terbaik untuk jangka masa panjang. Untuk jangka masa pendek mungkin RTK ini dilihat sebagai satu option, tetapi untuk jangka masa panjang saya cukup yakin proses vaksinasi adalah langkah yang terbaik dengan disertakan dengan pematuhan SOP yang ketat oleh organisasi. Dan pastinya setiap organisasi dan juga majikan ini mempunyai pendekatan yang tersendiri untuk mengurangkan risiko kebolehjangkitan, tidak kira sama ada pekerja mereka ini berada di pejabat ataupun di rumah. Mungkin ada pendekatan-pendekatan mereka sendiri seperti work from home, apa yang telah pun dinyatakan oleh Prof sebentar tadi. Itu kita melihat kepada pembukaan sektor ekonomi dan juga mungkin pekerjaan dibenarkan masuk ke ofis dan sebagainya. Kali ini kita melihat kepada kelonggaran yang diberikan kepada sektor sosial sebagai contohnya, yang pastinya ia dapat mempengaruhi kepada kesihatan mental kita dan juga fizikal kita. Dan Prof, kalau kita lihat
di Lembah Kelang ni dari segi kadar vaksinasi mereka yang telah pun lengkap ni mungkin telah pun hampir mencapai 50% ataupun sudah melebihi 50% itu sendiri. Jadi di Lembah Kelang ini kita ni tak boleh merentas negeri ni lebih daripada 8 bulan saya kira. Daripada bulan 1 lagi kita melaksanakan PKP dan sebagainya 8 bulan. Maknanya kebanyakan anak-anak bandar ini tidak berjumpa dengan ibu bapa mereka ini lebih daripada 8 bulan. Satu jangka masa yang panjang sekali. Bagi Prof sendiri melihat kepada risiko dari segi risiko, penilaian risiko dan sebagainya, kalau Prof melihat sendiri bagi ibu bapa yang sudah divaksin dan bagi anak mereka yang berada di Lembah Kelang ni sudah divaksin, adakah mereka ini boleh merentas negeri? Mungkin ada saranan daripada Prof melihat kepada penilaian risikonya. Kalau dilihat pada risiko kesihatan, proses vaksinasi macam saya katakan tadi, kalau dilihat pada konteks risiko kesihatan, proses vaksinasi bukanlah penyelesaian tuntas untuk kita mengadakan kontak antara satu orang dengan satu orang sebab kita tidak pasti bagaimana proses jangkitan itu dan sebagainya. Tetapi kita juga harus seimbang macam yang saya katakan sebelum ini, kita juga harus seimbangkan dengan risiko ekonomi, risiko kesihatan mental dan sosial masyarakat, ya. Ini juga memberi kesan yang sebenarnya sama ada kita dapat lihat atau tidak di sekeliling kita, ini kesannya adalah amat serius, ya. Dan beberapa keratan akhbar yang saya baca dalam bulan lepas, ya, kita mempunyai kes, contoh dia kes bunuh diri, hampir satu kes setiap hari, ya, semasa pandemik COVID-19 ini. Jadi di manakah punca dia? Adakah ini disebabkan oleh kita tidak mematuhi SOP? Itu dua perspektif yang berbeza. Jadi inilah sebenarnya satu cabaran bagi kerajaan untuk mengeluarkan sesuatu keputusan ataupun mengeluarkan satu-satu arahan kelonggaran itu dengan mengambil kira semua faktor. Faktor ekonomi, faktor kesihatan sosial dan sebagainya. Jadi kalau dilihat tadi dengan penyataan yang Hafizi berikan, iaitu tentang rentas daerah, saya rasa itu pun sebenarnya tidak jadi masalah bagi seorang anak untuk menziarahi kedua ibu bapanya yang telah lengkap 2 dos vaksin. Jadi kenapa tidak diberikan kelonggaran itu? Tetapi dalam masa yang sama, pematuhan SOP itu harus dijalankan dengan tepat. Yang kita tidak mahu apabila dalam proses perjalanan tadi mereka tinggal di kedai, berkumpul ramai-ramai, tidak ada jaga penjarakan dan sebagainya. Yang ini yang sebenarnya membimbangkan kita. Sebenarnya proses rentas negeri itu kalau daripada satu poin, daripada rumah ke rumah ibu bapanya sahaja, bagi saya tidak nampak di mana risikonya untuk memberi kesan kepada jangkitan COVID-19, ya. Tetapi apabila mereka cuba singgah di kawasan ini, maklumlah dalam perjalanan itu pelbagai perkara atau pelbagai keadaan mungkin mereka hadapi. Inilah yang perlu masyarakat kena faham. Jangan ambil peluang, ambil peluang dan leka dengan kelonggaran yang diberikan ini. Pematuhan kena ikut SOP, kena patuh setiap masa. Betul Prof. Kalau kita lihat kepada setelah kita menerima vaksin ni, at least kita dapat ataupun sekurang-kurangnya kita dapat menyelamatkan diri kita, bukanlah menyelamatkan diri tapi kita dapat melindungi diri kita daripada mendapat komplikasi yang teruk dan sebagainya. Walaupun kita boleh dijangkiti, tetapi komplikasinya mungkin agak kurang daripada mereka yang tidak menerima vaksin. Bagi Prof, harapan Prof, mungkin kerajaan perlu mempertimbangkan sesegera yang mungkin rentas negeri bagi mereka yang lengkap vaksinasi ini. Bagaimana Prof? Ya, setuju. Saya rasa kerajaan juga perlu mempertimbangkan untuk rentas negeri antara dua negeri, antara mereka yang telah menerima kedua-dua dos vaksin ini. Tetapi macam saya katakan tadi, dia mestilah bersyarat. Bersyarat contoh dia, orang yang hendak rentas negeri ini tidak boleh singgah di mana-mana restoran, dia mesti mempunyai disiplinnya yang tersendiri. Saya rasa sudah sampai masanya masyarakat itu lebih berdisiplin. Kalau kita lihat dalam beberapa buah negara, kadar penurunan sangat positif. Ya, kita tengok penurunan kesnya sangat positif selepas proses vaksinasi. Ini sebenarnya bukan disebabkan oleh proses vaksinasi saja, ianya disebabkan oleh proses vaksinasi dan juga disiplin kendiri yang ditunjukkan oleh masyarakat setempat. Ini yang mungkin agak kurang di dalam
negara kita yang menyebabkan walaupun kita sudah vaksinasi nanti tidak mustahil untuk kes itu melonjak naik balik apabila disiplinkan diri masyarakat tidak diperketatkan. Kalau boleh saya kongsikan di sini, beberapa kali saya lihat di kedai-kedai makan yang apabila sudah diberi peluang untuk dine in contohnya, mereka duduk berkumpul, tidak ada penjarakan, SOP-nya dilanggar. Jadi bila dimaklumkan oleh pengusaha kedai atau restoran, mereka cuba menafikan dan cuba menimbulkan satu keadaan yang tegang dan tidak harmoni. Ini juga cuba kita sama-samalah elakkan bagi mana-mana. Bila ada kelonggaran yang diberikan oleh kerajaan, jangan kita salah gunakan sebaik mungkin. Kalau kita nak lawat orang tua, kita gunakan ia sebagai proses melawat orang tua dan sebagainya. Jangan kita songsangkan dengan aktiviti-aktiviti lain, Fizi. Dan apa yang Prof katakan tadi dari segi disiplinkan diri kita untuk patuh kepada SOP itu mungkin satu perkembangan yang menarik juga untuk saya kongsikan, di mana kalau kita lihat sebelum ini di Selangor tidak ada kluster membabitkan kluster perayaan sewaktu perayaan Hari Raya Haji lalu. Ini satu perkara yang membanggakan kerana kita sudah berdisiplin, kita sudah patuh kepada SOP. Tahap pematuhan kita tu sudah pada tahap yang terbaik saya kira, kerana walaupun kita tahu ketika perayaan ada SOP-SOP yang tersendiri, jadi pematuhan kepada SOP ini adalah pada tahap yang terbaik kerana tiada kluster membabitkan perayaan ini. Namun Prof, kita nak melihat kepada satu lagi keadaan, situasi di mana kalau kita tahu situasi melibatkan kawasan-kawasan yang ditimpa bencana. Pada ketika ini kita lihat di Yan Kedah telah pun sedang mengalami banjir kilat dan sebagainya susulan daripada fenomena kepala air. Dan kita menjangkakan setiap tahun hujung tahun dalam hujung bulan 10 atau bulan 11 nanti monsun timur laut nanti akan menjejaskan beberapa negeri di pantai timur seperti di Kelantan, Terengganu, di Pahang yang pastinya akan mengakibatkan banjir dan sebagainya. Bagaimana Prof melihat dari segi SOP yang terbaik oleh agensi-agensi kerajaan dan juga bagaimana kawalan dan juga bantuan ini boleh digerakkan? Apa langkah awal yang boleh diambil untuk kita pastikan tiada penularan jangkitan COVID-19 dan tidak akan merisikokan mereka yang terjejas dengan banjir ini semua, Prof? Baik, begini Fizi, satu tarikan soalan yang sangat baik kalau kita lihat situasi di Gunung Jerai sebenarnya saya amat berduka cita dengan musibah yang melanda di kawasan tersebut Dianya sangat mengejutkan, ia boleh dikategorikan sebagai salah satu bencana alam yang menyebabkan kesan yang impaknya yang teruk kepada komuniti. Baik, saya berbalik kepada persoalan tadi. Inilah sebenarnya masa kita jangan kadang-kadang kita terlalu leka dengan pelbagai isu politik dan sebagainya. Isu yang utama kita sekarang ini ialah bagaimana untuk kita menguruskan kawalan COVID-19 di negara kita ini, jangkitan COVID-19 Jadi kalau boleh saya kongsikan di sini sepatutnya pihak-pihak tertentu sudah mula merancang sebagaimana yang Hafizi cakap tadi, kita setiap tahun di hujung tahun bulan bermula daripada bulan Oktober, September hingga Disember kita akan mengalami monsun monsun berserta hujan yang sangat lebat dan boleh mengakibatkan banjir di beberapa kawasan, terutamanya di kawasan Kelantan, Terengganu dan Pahang kawasan pantai timur dan juga kawasan-kawasan yang hampir dengan sumber air. Jadi saya rasa sudah sampai masanya MKN, bahagian pengurusan risiko dan sebagainya sudah mula membangunkan SOP-SOP tertentu bagi mereka di pusat-pusat pemindahan dan sebagainya. Sebagai contoh, apa yang mungkin mereka boleh fikirkan sekarang ini ialah menyediakan satu mungkin pusat pemindahan yang lebih sesuai dengan keadaan semasa wabak COVID-19 ini. Kita tidak boleh lagi berfikir tentang pusat pemindahan banjir yang terlalu congested, yang terlalu rapat. Kita perlu ada pengasingan, ada penjarakan, SOP dan sebagainya. Jadi yang inilah pihak KKM, Kementerian Kesihatan perlu membantu MKN dalam pengurusan bencana nanti bagaimana untuk menguruskan pusat pemindahan. Dan bekalan-bekalan makanan, bekalan sumber makanan dan sebagainya, ini juga penting, perlu dilihat dan perlu dirancang lebih awal. Jangan kita terantuk baru nak tengadah Jadi perlu dirancang lebih awal. Memang sepatutnya pada masa sekarang ini kita sudah memasuki bulan Ogos,
kita hanya ada tempoh 8 atau hingga 2 bulan lagi untuk kita merancang sebaik mungkin. Kita tidak mahu nanti ada kluster pusat pemindahan banjir di kawasan ini dan sebagainya. Jadi inilah yang perlu dilaksanakan oleh pihak kerajaan atau pihak-pihak pentadbir atau agensi yang berkaitan. InsyaAllah saya cukup yakin pihak universiti, pihak-pihak institut ataupun pakar-pakar dalam negara cukup ramai yang boleh membantu dalam agensi-agensi kerajaan ini dalam merancang. Jadi guna pakailah semua kepakaran-kepakaran yang ada dalam negara ini. Fizi.